Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurbaizura Andy dalam Berita Dunia yang disiarkan langsung dari Radio Television Brunei, Bandar Seri Begawan. Berita utama dunia hari ini. Bekas Perdana Menteri Portugal dan bekas Presiden Slovenia menjadi calon utama untuk jawatan Setiausaha Agung PBB. Presiden Perancis menyeru Perdana Menteri Britain untuk segera menjelaskan pendirian Britain setelah keluar dari Kesatuan Eropah. Bekas Perdana Menteri Portugal Tuan António Guterres menjadi calon utama untuk menduduki jawatan Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, diikuti oleh bekas Presiden Slovenia Daniel Turk selepas Majlis Keselamatan PBB mengadakan undian sulit. Mengikut keputusan yang dilihat oleh Reuters, Irina Bokova dari Bulgaria, Pengarah Agung Pertubuhan Kebudayaan PBB UNESCO, berada di tempat ketiga. Setiausaha Agung Tuan Ban Ki-moon akan melepaskan jawatannya pada tahun ini selepas memegang jawatan selama 2 sesi. 193 anggota Perhimpunan Agung PBB tahun ini cuba mendedahkan rahsia yang menyelubungi pilihan raya ketua PBB sejak 70 tahun lalu dengan mencalonkan orang awam dan mengadakan acara di Dewan dengan setiap calon. Have a secondary education, and almost half have gone to university. Bagaimanapun 15 ahli Majlis Keselamatan PBB akan memilih seorang calon yang akan dicadangkan di dalam Perhimpunan Agung bagi pelantikan lewat tahun ini. Majlis akan meneruskan undian rahsia tidak rasmi secara tertutup sehingga satu konsensus dicapai. Negara-negara calon akan dimaklumkan mengenai keputusan undian, tetapi keputusan penuh tidak akan disiarkan. Dari keputusan awal, Guterres menerima 12 cadangan sementara Turk menerima 11 cadangan. Also to the security of the people in the security. Presiden Perancis Tuan François Hollande menyeru Perdana Menteri baru Britain Theresa May untuk segera menjelaskan pendirian Britain setelah keluar dari Kesatuan Eropah, namun beliau setuju Puan May memerlukan masa untuk keluar secara rasmi. Sehari selepas Chancellor Jerman Angela Merkel memberi masa kepada Puan May untuk bersedia bagi rundingan rasmi menamatkan keahlian Britain, Puan May juga menerima persetujuan dari Hollande terhadap posisinya agar tidak mencetuskan prosedur keluar secara rasmi tahun ini. Namun pemimpin Perancis itu berada dalam tekanan selepas serangan IS di Nice dan cuba mengurangkan populariti Parti Barisan Kebangsaan Kanan negara itu. Tuan Hollande mengatakan tiada perbincangan sebelum rundingan, tetapi beliau faham kerajaan baru memerlukan masa. Dalam lawatan luar pertama setelah menjadi Perdana Menteri minggu lalu, Puan May cuba menubuhkan hubungan baik bagi rundingan membina dengan dua pemimpin paling berkuasa dalam Kesatuan Eropah. Dengan ahli utama dijangka mengetuai rundingan Brexit, Puan May menggesa Perancis dan Jerman untuk tidak menghukum Britain tetapi mengekalkan hubungan ekonomi meskipun keputusan Britain meninggalkan EU. UK will not invoke Article 50 until before the end of this year. I hope that we Sementara itu, beribu penunjuk perasaan berarak seluruh jalan di Istanbul untuk menunjukkan sokongan mereka ke atas Presiden Turki Tuan Tayyip Erdogan yang masih berkuasa selepas cubaan rampasan kuasa pada minggu lalu. Memprotes mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu-lagu patriotik ketika mereka berjalan melintasi lebuh raya ke jambatan Bosphorus. Beberapa orang penunjuk perasaan memakai pakaian tradisional dan menyahut Allahu Akbar. Istanbul dipenuhi demonstrasi pro-kerajaan beberapa hari kebelakangan ini sejak 15 Julai apabila askar-askar pembelot membawa kereta kebal menyerang helikopter dan jet pejuang dalam bidaan untuk rampasan kuasa. Cubaan rampasan kuasa itu juga menjejaskan parlimen dan ibu pejabat perisikan selain menutup lapangan terbang utama dan jambatan di Istanbul. Turki juga cuba menjamin warga negaranya dan dunia luar bahawa
negara itu tidak akan kembali kepada penindasan masa lampau walaupun setelah Presiden Tayyip Erdogan mengisytiharkan perintah darurat seluruh negara sejak tahun 1980-an. Pihak berkuasa sudah pun menyiasat berpuluh ribu orang dalam perkhidmatan awam, tentera, kehakiman dan pendidikan selepas cubaan rampasan kuasa. Seorang penggubal undang-undang dari Parti Pembangkang berkata perintah darurat yang dikenakan memberi laluan kepada penyalahgunaan kuasa. Presiden Turki Tuan Tayyip Erdogan memberitahu Reuters beliau menafikan sebarang pengetahuan tentang cubaan rampasan kuasa terhadap kerajaannya minggu lalu. Tuan Erdogan ditanya tentang spekulasi yang beliau mungkin menerima amaran awal terhadap rampasan tersebut. Tetapi Tuan Erdogan memberitahu Reuters beliau tidak mengetahui apa-apa dan ia sesuatu yang tidak baik diperkatakan. Beliau seterusnya berkata orang ramai memilih untuk menyokong kerajaannya dan menentang rampasan kuasa itu. Tuan Erdogan menambah jumlah maut di Turki meningkat kepada 246 orang tidak termasuk perampas kuasa sementara 2,185 orang cedera. Kira-kira 60,000 orang askar, polis, hakim, pekerja awam dan guru-guru digantung pekerjaan, ditahan dan disiasat sejak cubaan rampasan kuasa dipatahkan. For this method, if you will, for this incident, this attempted coup was against the nation. Presiden Bolivia Evo Morales berkata beliau mahu membincangkan tuduhan keganasan ke atas perjanjian pelabuhan Pasifik dengan Presiden Chile Michelle Bachelet selepas delegasi Bolivia melawat pelabuhan Chile dan laporkan keadaan pemandu trak di sana. Pemandu trak di sana mengadu mereka menjadi sasaran bayaran dan saman ketika penduduk negara itu mendapat akses pelabuhan yang diserahkan kepada Chile pada perang abad ke-19. Di bawah perjanjian 1904, Bolivia dijamin mendapat akses kepada pelabuhan Pasifik tetapi Chile menegaskan akses itu tidak bermaksud percuma tetapi mengenakan bayaran kepada pemandu trak ketika melintasi sempadan. Para pemandu juga merungut mereka disaman kerana membawa makanan pribadi melintasi sempadan dan seorang ahli parlimen Bolivia dalam delegasi itu berkata beliau disaman $200 Amerika kerana memiliki 3 buah apple Chile yang dibeli di Bolivia. Tuan Morales berkata apabila pemandu tidak diberikan peluang membawa makanan mereka, ia merupakan satu pelanggaran hak kemanusiaan yang perlu dibincangkan dengan Bachelet. Komiti lawatan juga meminta Chile membukakan garaj bagi para pemandu trak. Dengan itu, mereka boleh meletakkan kenderaan di sana. Selama beberapa minggu, pekerja pengangkutan berat Bolivia melaporkan penindasan dari penguasa Chile yang mengawal pelabuhan Pasifik. Aduan itu muncul dari penguasa Bolivia yang menangkap gambar dan diiringi oleh media. Lawatan itu menyebabkan tindak balas dari Santiago apabila Menteri Luar Chile Geraldo Munoz mengumumkan negaranya menegaskan diplomat dan pegawai kerajaan Bolivia mendapatkan visa terlebih dahulu sebelum melawat negara jiran. Presiden Palestin Mahmud Abbas menemui Presiden Perancis François Hollande di Istana Elysee semalam. Perjumpaan yang asalnya dijadualkan pada hari ini dipindahkan semalam. Abbas juga dijangka membuat perjumpaan dengan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Tuan John Kerry di Paris minggu ini untuk membincangkan usaha berterusan bagi penyelesaian kedua-dua buah negara. Presiden Venezuela Nicolas Maduro melawat penutupan sebuah kilang syarikat Kimberly-Clark Amerika Syarikat yang membuat produk penjagaan pribadi setelah kerajaannya mengumumkan akan mengambil alih kuasa dan membukanya semula. Kerajaan Sosialis Venezuela berkata awal minggu ini ia akan mengambil alih dan membuka semula kilang syarikat Kimberly-Clark yang membuat produk penjagaan pribadi setelah syarikat itu ditutup kerana krisis ekonomi negara. Awal bulan ini, syarikat Kimberly-Clark yang menghasilkan lampin hagis dan tisu klinik berkata ia akan menutup operasi di Venezuela kerana ia tidak mampu mendapatkan bahan mentah atau keuntungan disebabkan pergelutan dengan inflasi. Di tengah krisis ekonomi, Venezuela berkata ia akan membuka semula operasi kilang itu yang terletak di wilayah bandar Maracay. Namun ia masih belum jelas bagaimana kilang itu akan beroperasi jika sukar mendapatkan bahan mentah.
Tetapi Maduro berkata negara itu tidak membenarkan pemilik perniagaan asing menutup kilang secara bebas. Beliau juga berkata mereka tidak menerima keputusan penutupan itu. Pengkritik berkata peralihan kuasa semasa 17 tahun pemerintahan sosialis di bawah Hugo Chavez dari tahun 1999 hingga 2013 dan sekarang di bawah Presiden Nicolas Maduro memusnahkan penghasilan tempatan dan perniagaan swasta. Pada tahun 2014, pembuat produk pembersihan syarikat Clorox dari Amerika Syarikat menarik diri dari Venezuela dan kerajaan juga mengumumkan pekerja akan mengambil alih syarikat tersebut, tetapi produk yang dihasilkan sukar didapatkan. Walaupun Venezuela memiliki simpanan minyak terbesar dunia, negara ahli OPEC Amerika Selatan itu mengalami krisis pengecutan ekonomi sejak tahun 2014 selain mencatat inflasi tertinggi dalam dunia dan kekurangan bekalan makanan dan produk. Penurunan harga minyak juga menjejaskan model sosialis. Pengawal pantai Libya menyelamatkan 137 pelarian kira-kira 20 batu di luar pantai Tripoli semalam. Misi tersebut menyelamatkan 27 orang wanita dan 2 orang kanak-kanak. Semua pelarian memegang warga negara Afrika yang dalam perjalanan ke Eropah. Misi menyelamat dilakukan beberapa jam selepas penemuan 21 mayat wanita dan seorang lelaki dijumpai di bawah perahu getah yang hanyut berhampiran pantai Libya apabila pelarian cuba berlayar ke Itali. Sebuah kapal kumpulan hak kemanusiaan MSF yang meronda kawasan Mediterranean tiba untuk menyelamatkan 2 buah perahu yang berlayar berhampiran yang membawa 209 orang termasuk 50 orang kanak-kanak. Risiko yang berhubung kait dengan melintasi Laut Mediterranean ke Itali sudah diketahui oleh para pelarian, tetapi mereka berkata risiko itu berbaloi. Seorang pelarian dari Nigeria berkata beliau meninggalkan negaranya kerana barang di sana sangat mahal dan beliau tidak mempunyai pekerjaan. Pihak berkuasa Itali melaporkan kenaikan jumlah pelarian yang meninggalkan Libya minggu ini dalam pencarian kehidupan sempurna di Eropah ketika penyeludupan manusia mengambil kesempatan dari ketenangan laut dan cuaca panas. Sehingga awal minggu ini, Itali melaporkan sudah menerima hampir 80,000 pelarian yang tiba ke negara itu melalui laut berbanding jumlah tahun lalu. Hampir 3,000 pelarian maut atau hilang di Laut Mediterranean dalam masa 7 bulan pertama tahun ini. Ikuti perkembangan berita dunia selepas ini. Ribuan penduduk Korea di selatan Seongju melancarkan bantahan di Seoul menentang keputusan kerajaan yang memilih wilayah mereka untuk tapak penempatan terminal tinggi kawasan sistem pertahanan anti peluru berpandu T-HAAD. Pengumuman tersebut merupakan langkah terbaru oleh sekutu-sekutunya menentang Korea Utara yang melancarkan ujian peluru berpandu keempat pada tahun ini dan melancarkan roket jarak jauh yang membawa kepada sekatan tegas baru PBB. Bantahan itu menyuarakan kebimbangan mereka mengenai penempatan itu berkemungkinan mencetuskan impak negatif kesihatan dan kesan alam sekitar. Polis menganggarkan sekitar 2,000 penduduk Seongju, kira-kira 200 km dari ibu negara Seoul, menyertai bantahan yang berdepan dengan bangunan stesen Seoul. Seorang pegawai Kementerian Pertahanan Korea Selatan berkata pemilihan tempat bagi T-HAAD akan diketahui tidak lama lagi dan sekutunya berusaha untuk ia beroperasi sebelum penghujung tahun 2017. Korea Selatan dan Amerika Syarikat berkata ia akan digunakan oleh tentera Korea Amerika Syarikat untuk melindungi pasukan tentera sekutunya. Amerika Syarikat mengekalkan 28,500 tentera di Korea Selatan.
Graham adalah satu model bagi kempen keselamatan jalan raya terbaru Victoria untuk mencetuskan satu idea menggunakan model yang terselamat dalam satu pelanggaran kereta. Menurut Transport Accident Commission TAC, sebuah patung hasil ciptaan seorang artis Patricia Piccinini bersempena dengan Hari Pembedahan Trauma Hospital Melbourne memaparkan pergerakan bahagian badan yang perlu kita ketahui semasa kemalangan terjadi ketika memandu dengan laju. These ribs are super ribs, absorbing much more of the force. He's not patronising, he's not imposing, he's open to us, and the eyes are where the work is. It's where the viewer can really connect with him. Model itu diberi nama Graham, diperbuat daripada bahan fiberglass termasuk silikon, menyerupai seorang manusia sedang dipamerkan di sebuah perpustakaan negara Victoria sehingga 8 Ogos depan dibuka untuk kunjungan orang ramai. Graham dijangka akan membuat perjalanan di seluruh negeri berkenaan dengan harapan dapat menyampaikan mesej yang berkesan mengenai kempen kesedaran kemalangan jalan raya. Penahanan 10 warga Brazil yang dituduh merancang untuk menjalankan serangan semasa tamasya Olimpik di Rio de Janeiro menjadikan penduduk tempatan bimbang mengenai keselamatan sukan terbesar dunia itu. Polis berkata mereka yang ditahan mempunyai kaitan dengan IS yang menjadikan penduduk tempatan risau terhadap keselamatan tamasya sukan Olimpik yang akan bermula bulan depan. Seorang penduduk berkata, walaupun terdapat banyak ancaman dan tiada serangan dilaksanakan, beliau tetap risau yang serangan akan berlaku. Brazil membuat persediaan bagi tamasya Olimpik selama beberapa tahun dan telah meningkatkan kawalan keselamatan selepas serangan truk minggu lalu di Perancis. Acredito que sim, por mais que já Di dalam van di Camp Al-Azraq, Jordan, seorang pelarian Syria berusia 21 tahun menghabiskan masanya menulis lirik dari nota dengan mendengar lagu-lagu hip-hop dari telefonnya. Ali Ehsan Al-Khalil yang meninggalkan Damsyik hampir 5 tahun lalu berkata muzik dan rap memberikannya matlamat kehidupan selepas peperangan saudara yang menjejaskan kehidupannya. Beliau akhirnya menempatkan di kamp pelarian Al-Azraq dari tahun lalu selepas berpindah dari Jordan. Penyanyi rap itu berkata dikelilingi oleh pelarian lain yang mengalami masalah yang sama memberikannya inspirasi untuk menulis pergelutan kehidupan tersebut dalam liriknya. Pada awalnya, ia bermula sebagai hobi tetapi bertukar menjadi cita-cita untuk mengongsikan muziknya itu kepada dunia. Majlis Pelarian Norway memberikan penyanyi rap itu akses ke studio untuk menghasilkan video muzik dengan kamp sebagai latar belakangnya. Artis muda itu sekarang berharap akan meninggalkan Camp Al-Azraq dan kembali ke Syria. Jordan kini menempatkan lebih dari 1.4 juta pelarian yang kebanyakannya tinggal di kawasan bandar dan sekitar 100,000 pelarian Syria di dalam kamp. Di dalam satu preview jualan lelongan di Sotheby di Bandaraya New York menunjukkan sebuah kereta Alfa Romeo 8C 2900B keluaran tahun 1939 yang dijangka akan menerima tawaran setinggi $15 juta Amerika. Pengarah Dewan Lelongan Sotheby berkata beliau meminati kereta itu dan menjelaskan Alfa Romeo tahun 1939 merupakan sebuah kereta dicipta sebelum Perang Dunia Kedua. Ia menggabungkan rekaan menarik dari segi dalaman dan luaran selain memiliki enjin 180 kuasa kuda dan dapat bergerak pada kelajuan 100 batu sejam. Rekod yang dicatatkan bagi sebarang lelongan kenderaan sebelum Perang Dunia ialah $11.7 juta bagi model 1936 Mercedes-Benz 540K Special Roadster yang dijual pada tahun 2012. Kereta Alfa Romeo keluaran 1939 bersamaan dengan kereta Ferrari 250 GTO, kereta Ferrari 250 GTO Berlinetta keluaran 1962 merekodkan kereta paling mahal dijual semasa lelongan pada tahun 2014 dengan harga 38.1 juta. Kereta itu satu dari 5 koleksi Sam dan Emily Mann yang akan dilelong di Monterey, California dari 19 hingga 20 Ogos akan datang.
Dengan itu, sekian berita dunia. Kami akan memuatkan lagi beberapa perkembangan dan pergolakan dunia menerusi berita dunia yang akan disiarkan pada pukul 8.30 malam nanti. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.